Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Walhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita pada petang ini untuk meneruskan kita punya perbincangan yang berkisar kepada buku yang kita pilih, iaitu Qawaid Quraniyah, yang membicarakan tentang asas-asas kehidupan dan juga pembentukan jiwa berdasarkan Al-Quran. Jadi ini adalah pertemuan kita yang ke-19. Masih berbaki lagi 10 asas untuk dihabiskan. Jadi insya-Allah kurang lebih 4 pertemuan lagi kita akan selesai kita punya perbahasan ataupun perkongsian dan perbincangan berkaitan dengan tadabbur Al-Quran berdasarkan buku yang kita pilih ini. Jadi pada mukaddimah, seperti biasa saya kongsikan kaedah untuk kita memahami ataupun mengambil pengajaran daripada Al-Quran berdasarkan cara-cara tertentu ataupun trik-trik tertentu untuk kita menguasai apakah maksud yang tersirat di sebalik sesuatu ayat. Okey, pada kali ini saya kongsikan satu kaedah, iaitu perkara khusus yang dinisbahkan kepada perkara umum, menunjukkan perkara khusus itu sangat penting. Dia ada perkara khusus dan perkara khusus itu dinisbahkan kepada perkara yang umum. So apabila berlaku hal sedemikian, ini adalah satu isyarat. Beri satu isyarat bahawa perkara khusus itu adalah suatu yang sangat penting. Yang mana perkara khusus tu dia sebenarnya terangkum di dalam perkara umum tu, tetapi dia disebutkan secara spesifik. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu Wa Taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah solat-solat, yakni solat fardu, dan solat wusta, yakni solat pertengahan. Kalau kita lihat kepada ayat ini, solat wusta itu ialah, solat pertengahan itu ialah termasuk di dalam solat fardu. Tetapi kita lihat Allah mengkhususkan solat itu, maksudnya Allah sebut secara khusus, sedangkan sebenarnya cukup untuk Allah sebut hafizu 'alas salawat. Cukup untuk Allah sebutkan kamu peliharalah solat fardu ini. Cukup setakat itu saja dah faham dah sepatutnya. Kerana solat wusta itu termasuk di dalam keumuman solat. Maksudnya ia termasuk kan, tapi Allah khususkan. Allah sebut secara khusus. Jadi apabila Allah sebut secara khusus di situ, menunjukkan solat wusta itu, solat pertengahan itu ialah suatu yang mempunyai kepentingan yang
tersendiri yang mungkin perlu ditekankan untuk kita jaga, kerana ia mungkin adalah satu solat yang sering diabaikan. Jadi apakah itu solat wusta? Solat wusta ada dua pendapat di kalangan scholars, di kalangan scholars, di kalangan alim ulama, iaitu pendapat yang pertama mengatakan bahawa solat pertengahan itu ialah solat fajar, solat subuh. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahawa solat pertengahan itu ialah solat asar. Melihat kepada perbezaan ini, majoriti ulama mengatakan yang paling kuat ialah pandangan yang mengatakan solat wusta itu ialah solat asar. Solat asar. Dan memang ia adalah satu perkara yang realiti yang manusia perlu akui bahawa kalaupun ia adalah solat subuh, memang solat subuh adalah solat yang susah kerana kita berlawan dengan nak tidur. Dan solat asar pula ialah solat asar. Manakala solat asar pula ialah ketika mana manusia sudah penat apabila selesai bekerja, melakukan aktiviti harian di siang hari. Jadi penat-penat tertidur, tertinggal solat asar. Sama juga dengan solat subuh, kan. Jadi menunjukkan bahawa di situ ada penekanan untuk kita memelihara solat, tidak kira sama ada solat subuh ataupun solat asar. Okey, faham Ustaz. Okey, ya. Ustaz, solat pertengahan tu kan bukan solat sunat ke? Macam solat duha, solat tahajud, bukan itu saya faham yang itu. Oh, bukan. Bahkan ada riwayat yang khusus yang mengatakan solat wusta itu ialah solat asar. Kalau kita tanya nanti, mungkin boleh tanya Ustaz Aziz. Kalau dalam dalam ilmu qiraat ada satu qiraat syaz. Dia tidak diterima, tetapi ada satu qiraat syaz, dia membacanya dengan hafizu ala salawati was salatil asr. Solat asar. Bahkan jadi solat wusta ini, sekadar pengetahuan saya, ada 3 pandangan. Yang pertama solat subuh, yang kedua solat asar, dan pandangan yang paling terpencil iaitu solat zuhur. Solat zuhur. Okey, clear Okey. Seterusnya, motivasi tadabbur untuk kita melihat ke belakang, melihat bagaimana kehidupan orang bijak pandai dengan Al-Quran. Bagaimana kehidupan mereka dengan Al-Quran yang mudah-mudahan menjadikan kita termotivasi untuk berdamping dengan Al-Quran. Okey. Kali ini saya datangkan cerita Imam Syafi'i, iaitulah imam pengasas kepada mazhab Syafi'i dalam ilmu fiqh. Imam Syafi'i, beliau selesai menghafaz Al-Quran ketika berusia 7 tahun dan selesai menghafaz Muwatta' Imam Malik, kitab hadis, ketika berusia 10 tahun. Kemudian antara cerita beliau dengan Al-Quran, beliau solat malam, beliau akan membaca daripada Al-Quran tak lebih daripada 100 ayat. Kebiasaannya 50 ayat sahaja. Tetapi setiap kali sampai kepada ayat rahmat, beliau memohon rahmat. Sampai kepada ayat azab, beliau memohon dijauhkan. Maksudnya membaca dengan bacaan yang berkualiti
walaupun jumlahnya sedikit. Okey. Seterusnya beliau dinukilkan beliau berkata man ta'allamal Quran azamat qimatuhu. Sesiapa yang mempelajari Al-Quran, nilai dirinya akan menjadi hebat. Dia menambah nilai diri dia, azamat. Maksudnya dia nilai diri orang yang belajar Al-Quran ni menjadi hebat, menjadi besar, menjadi agung, menjadi mulia nilai diri dia. Okey. Seterusnya kita masuk kepada asas yang ke-41. Iaitulah diri sendiri adalah punca ditimpa bencana. Yang menimpa diri kita, ia adalah hasil daripada perbuatan tangan kita sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidak ada apa yang menimpa kamu daripada musibah, daripada sebarang musibah, melainkan ia adalah hasil usaha tangan kamu sendiri dan Allah mengampunkan banyak daripadanya. Saya nak highlightkan kepada perkataan musibah. Perkataan perkataan musibah di sini kita tengok dia adalah perkataan nakirah, iaitulah perkataan yang tidak mempunyai alif lam kan. Dia panggil nakirah, lawan ma'rifah. Penggunaan perkataan musibah ini secara nakirah begini untuk menunjukkan musibah dia sekecil-kecil musibah walaupun sedikit, ia adalah daripada usaha tangan kamu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wa ya'fu, dan banyak daripada perbuatan tangan kita ini diampunkan oleh Allah. Maksudnya Allah tidak menurunkan azab kepada kita hasil daripada perbuatan tangan kita. Maksudnya kalau Allah balas segala jahat yang kita buat ni, dia panggil tak ada apa dah yang tinggal kita di dunia ni, habis kering kontang kerana terlalu banyak sebenarnya yang kita lakukan, tetapi Allah ampunkan. Allah ampunkan. Okey. Cuma kalau berlaku sesuatu musibah, sama ada kepada diri kita atau kepada keluarga kita dan seumpamanya, maka pada hakikatnya yang pertama sekali yang perlu kita koreksi, kita lihat ialah diri kita sendiri. Apa yang kita telah lakukan sehingga Allah menurunkan sesuatu yang tidak baik kepada kehidupan kita. Okey. Punca kerosakan dunia. Banyak sekali ayat yang menunjukkan maksud yang sama. Maksudnya puncanya ialah diri kita sendiri, diri manusia itu sendiri. Nanti boleh semak mungkin masing-masing contoh-contoh ataupun ayat Quran yang didatangkan di sini, iaitulah Ali Imran 165, An-Nisa 79, Al-Qasas 47, Al-Qasas 59, Ar-Rum 41, Ali Imran 181, 182. Al-Quran memberi isyarat jelas bahawa Allah tidak menghancurkan seseorang dan tidak mengazabnya melainkan kerana perbuatan tangannya sendiri. So kalau ada something yang berlaku, maka first kali yang kita kena lihat diri kita sendiri. Bukannya kita mencari-cari kesalahan ataupun meletakkan kesalahan kepada orang lain. Okey.
Terima kasih kerana tidak menyalahkan orang lain. Maksudnya kita jangan salahkan orang lain. First sekali ialah jangan kita salahkanlah orang lain. Tapi kalau memang salah orang yang terbukti tu lain cerita lah. Tapi first sekali ialah kita lihat pada diri kita dahulu. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah." Maka janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim 6737. So daripada hadis ini kita boleh faham bahawa kan kadang-kadang kalau berlaku ataupun satu kita panggil kita punya usaha, projek kita ke tak jadi dan macam gagal dan sebagainya, dan apa yang kita rancang gagal dan sebagainya, kita cuba meletakkan kesalahan kepada orang lain. Hatta dalam perkahwinan kan, kita akan meletakkan kesalahan tu kepada pasangan. Kita ego dan sebagainya kan. Salah kat suami, salah kat isteri. Masing-masing menyalahkan di antara satu sama lain. Tapi pada asalnya maka hendaklah kita melihat kepada diri kita terlebih dahulu. Kerana ayat-ayat Al-Quran yang kita datangkan tadi semua menunjukkan bahawa ia adalah hasil daripada tangan kita sendiri. Okey. Kalau kita lihat kepada banyak contoh-contoh daripada hadis Nabi SAW, kalau kita faham banyak doa-doa istighfar ataupun istighfar, lafaz-lafaz istighfar yang Nabi ajar yang memberi isyarat kepada pengiktirafan terhadap dosa kita. Kita iktiraf, kita mengaku buat dosa, bukannya kita salahkan orang lain. Contohnya Sayyidul Istighfar kan, penghulu istighfar. Kan kita kata Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dhanbi. Iktiraf dosa aku. Maksudnya kita mengakui, aku akui. Kita mengakui dosa yang kita buat. Untuk kita minta ampun kan. Contoh lain, doa yang Nabi ajar kepada Abu Bakar. Nabi ajar, kamu doalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Tidaklah ada yang mengampunkan dosaku melainkan Engkau. Maka ampunkanlah aku dengan keampunan di sisimu. Rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Mengampun dan Mengasihani. Maksudnya kat situ kita tengok pengiktirafan terhadap dosa. Pun dengan kita membuang ego dan mengakui kesalahan. Itu maksudnya. Faham Okey. Taubat mengangkat bala. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna 'abdun illa dhanbah. Tidaklah hamba itu berharap melainkan kepada Tuhannya, dan tidaklah hamba itu takut melainkan dosanya. Ma nazala bala'un illa bidhanbin wala rafa'a illa bitaubin. Atau ma nuzila bala'un illa bidhanbin wala rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah diturunkan bala melainkan kerana dosa, dan tidaklah diangkat bala itu melainkan dengan taubat. Maksudnya sesuatu musibah tu dia diturunkan sebagai satu balasan kepada dosa, maka
Maka apabila kita bertaubat. Okey, sejarah membuktikan kebenaran. Tengok kisah iblis apabila dia sombong dan dia engkar, maka dia diturunkan, dikeluarkan daripada syurga dan jadi makhluk yang hina. Kaum Samud, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, semua-semua ini mereka diturunkan bala, diturunkan bencana yang besar lantaran dosa yang dilakukan oleh kaum-kaum tersebut. Okey. Cumanya ada di sana satu kita panggil kekeliruan. Kalau satu musibah itu turun, dia dianggap sebagai ujian ke balasan? Maksudnya apabila kita ditimpa musibah, ia adalah ujian ataupun dia adalah satu balasan daripada dosa yang kita buat. Jadi kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu kalau musibah itu turun pada dosa. Ia adalah perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, cumanya kalau kita buat penelitian terhadap dalil-dalil berkaitan dengan musibah, maka kita akan dapati secara umumnya ada 4 kategori apabila satu musibah itu diturunkan. Yang pertama untuk menghapuskan dosa. Maksudnya Allah menurunkan ujian kepada diri seseorang hamba yang baik untuk asbab musibah itu terhapus dosanya. Yang kedua, untuk mengangkat darjatnya seperti ujian kepada para nabi dan orang-orang yang soleh. Untuk mengangkat darjatnya apabila ditimpa musibah mereka bersabar. Dan yang ketiga, membeza Al-Ankabut ayat 2 dan 3 kan. Hasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu as-sadiqin wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ujian itu untuk Allah mengetahui, untuk diketahui siapa yang benar dan siapa yang berdusta, siapa mukmin dan siapa yang berpura-pura sebagai orang yang beriman. Dan yang keempat, hukuman ke atas dosa. Cumanya secara umum lah pada kita panggil sebagai satu basic apabila sesuatu musibah melanda. Kalau dia melanda diri kita, kalau terkena kat kita, kita anggap itu adalah sebagai satu denda Tuhan atas dosa kita. Maksudnya kita taubat, kita mengakui yang kita banyak salah sehingga Allah turunkan ujian, bala kepada kita. Kalau musibah, kalau musibah itu terkena kepada orang lain, okey, sama Kalau musibah itu terkena kepada orang lain, maka kita jangan hukum orang tu. Memang banyak dosa, kena ujian. Tidak, sebaliknya kita bersangka baik yang Allah sedang menguji dia untuk mengangkat darjat dia. Bersangka baik. Kerana hakikatnya kan kita tengok poin yang pertama, tidak ada yang tahu kerana ia adalah perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Dua. Wahfadhu, pelihara sumpah. Pelihara sumpah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahfadhu aimanakum. Dan hendaklah kalian memelihara sumpah. Al-Ma'idah ayat 6.
sumpah ni kalau secara mudah dia kita sebut demi Allah tu lah, wallahi. Kalau di siapa pernah terbabit dengan perbicaraan di mahkamah kan, ada sebelum kita bagi keterangan kita akan wallahi kan, wallahi wabillahi watallahi. Itu sumpah. Okey, bentuk pemeliharaan sumpah. Ada 3 bentuk pemeliharaan. Yang pertama, tidak bersumpah dengan sumpah yang dusta atau palsu. Maksudnya kita bukannya untuk menutup penipuan kita dengan bersumpah. Yang kedua, tidak banyak bersumpah. Jangan, kalau kita, yang ini orang Melayu kita kurang lah. Dia menjadi satu kebiasaan lah orang Arab ni. Sikit-sikit wallahi, wallahi, wallahi. Memang jadi satu kebiasaan. Dan yang ketiga, tidak melanggar sumpah melainkan terdapat perkara yang lebih baik dengan melanggar sumpah. Maksudnya kita bersumpah, kemudian kalau kita langgar sumpah tu, lagi baik dia punya konsekuensi dia, kesan dia. Jadi kita diharuskan untuk melanggar sumpah dan membayar kafarah. Contoh dia, kita kata demi Allah, aku tak akan pergi ke rumah fulan. Maksudnya dia gaduh dengan kawan dia. Dia kata demi Allah, dia bersumpah, demi Allah aku tak pergi dah rumah dia. Di situ ada masalah kan, iaitulah kita bergaduh. Jadi kita mesti untuk melanggar sumpah itu, kerana langgar sumpah itu lebih baik daripada kita berterusan dengan sumpah tersebut. So kita pergi juga ke rumah kawan tu, dan kemudian kita di samping itu mestilah membayar kafarah sumpah tu, denda kerana bersumpah. Faham Sumpah palsu. Sumpah palsu adalah satu daripada dosa besar. Al-Bukhari hadis 6522. Menyebabkan hak orang lain terlucut. Contohnya kita buat sumpah palsu di hadapan hakim yang mengatakan ini adalah milik fulan, sebenarnya bukan, dan sebagainya. Maka sumpah palsu ni adalah dosa besar. Jangan kita mencuba-cuba untuk bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang palsu. Sebelum tu kita kena faham sumpah ni kalau dalam Islam tidak boleh sumpah melainkan dengan nama Allah. Tidak boleh kita bersumpah dengan objek lain. Contohnya kita bersumpah demi demi isteri aku, demi anak-anak aku akan, maksudnya bersumpah. Kita sumpah dengan nama orang lain ataupun dengan wali-wali ke dan sebagainya, tak boleh. Okey, tebus sumpah. Sumpah mesti ditunaikan selagi mampu. Kalau melanggar sumpah lebih baik, maka hendaklah dilanggar sumpah itu dan dibayar kafarah. Maksudnya kalau kita ada macam saya sebut tadilah, kita dah bincangkan, sumpah yang kita buat tu kalau kita langgar lebih baik, maka kita hendaklah langgar sumpah tu dan bayar kafarah. Kafarah sumpah ialah yang pertama, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin atau membebaskan hamba. Maksudnya ini pilihan. Sama ada bagi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin atau membebaskan hamba. Kalau tak mampu, hendaklah berpuasa 3 hari. Maksudnya bukan terus langkau kepada puasa. Dia mestilah buat dahulu
buat dahulu sama ada bagi makan atau pakaian atau bebas ke hamba. Bebas ke hamba tak ada dah lah. Faham Kerana apa? Kerana di sini Ustaz, berapa hari tu Ustaz? berapa hari? Puasa 3 hari. Bukan kita nak bagi makan orang miskin tu berapa hari? Oh, 10 orang miskin saja. Tak ada Oh. hari. Maksudnya sekali makan. Maknanya kalau kita buat dalam 10 hari boleh lah untuk 10 orang. Seorang sehari boleh? Boleh kan? Boleh. Sekali kenyang. Okey. Kerana apa? Kerana apa mesti? Kerana dalam Quran dia kata faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Dalam Quran sebut siapa yang tidak mampu maka barulah dia boleh berpuasa. Maksudnya dia kena buat dahulu kafarah ataupun tebus sumpah yang pertama itu, kalau tak mampu baru puasa. Okey. Seterusnya, hubung kait sumpah dengan nazar. Okey, tak apa. Hubung kait sumpah dan nazar. Nazar ialah mewajibkan ke atas diri perkara yang tidak diwajibkan oleh syarak. Maksudnya ada benda yang tak wajib kita buat tapi kita nazar. Contohnya, ya Allah, aku mewajibkan diri aku untuk sedekah rumah ini kepada fulan, contoh. Benda tak wajib tapi kita mewajibkan diri dia. Mewajibkan diri kita. Ataupun menggunakan lafaz aku bernazar. Aku bernazar untuk belanja semua ahli keluarga aku buat umrah. Contoh kan. Yang itu dia mewajibkan diri dia benda yang tidak wajib. Okey. Sebahagian mazhab menganggap dan berkira-kira nak buat baik. Maksudnya kita buat baik dengan syarat. Kalau aku dapat ini baru aku nak bagi begini. Kalau aku begini baru nak bagi begini. Maksudnya dia nampak macam ada, kita panggil berkira-kira nak buat baik. Bukan nak buat baik terus tapi ada syarat. So ada sebahagian mazhab menganggap sebagai makruh. Cepat dah. Kemudian tetapi kalau telah bernazar, wajiblah ditunaikan. Tebus nazar ialah sama dengan tebus sumpah. Tebus nazar sama dengan tebus sumpah. Jadi nazar ini adalah kita mewajibkan diri kita benda yang tidak diwajibkan oleh syarak, oleh Allah dan Rasul. Okey. Okey. Ustaz, maaf Ustaz. Nazar ni kita kena lafazkan yang kita tu nazar ke ataupun macam mana Ustaz? Katalah macam kita kata kalaulah anak ni baik, demam dalam hati kan. Nanti aku nak puasa 3 hari. Itu kira nazar juga ke Ustaz? Ke nak lafazkan aku bernazar kalau dia sihat aku akan berpuasa? Ke macam mana Ustaz? Nazar dia tidak ada lafaz yang khusus. Tetapi dia bergantung kepada niat pelafaz. Sekiranya memang dia niat untuk bernazar walaupun tidak ada lafaz niat, walaupun tidak ada lafaz nazar, dia dianggap nazar. Tetapi kalau tidak membawa kepada satu yang melazimkan melazimkan atau mewajibkan diri dia untuk buat, jadi tidak dinamakan nazar. Contoh, kalau aku dapat
kalau aku dikurniakan sekian-sekian, insya-Allah aku bagi sekian-sekian. Dia guna insya-Allah. Tak jadi nazar sebab dia tidak melazimkan diri dia. Dia cuma dia menggunakan lafaz insya-Allah tu tak mewajibkan. Tak mewajibkan diri dia. Mewajibkan ni dia mesti lafaz-lafaz yang jelas menunjukkan dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Okey, baik Ustaz. Faham? Okey, saya Okey, nak Ustaz. nak sambung sikit lagi sebelum saya buka soalan, iaitu nazar. Yang pertama, nazar mestilah perkara yang harus dan sunat. Maksudnya dia adalah satu dan yang sunat ataupun harus, maka kita boleh bernazar dengan perkara tersebut. Maksud nazar kan tadi kita wajibkan. Contohnya kalau dia sunat, maka kita wajibkan ke atas diri kita. Ataupun perkara tu harus, maka kita wajibkan ke atas diri kita. Tetapi kalau kita bernazar perkara yang wajib, tak jadi apa. Memang kena buat. Contoh kalau aku dapat kerja, aku akan tunai solat 5 waktu, tak tinggal. Tak boleh. Benda tu memang wajib. Faham Okey. Yang ketiga, nazar tidak boleh kepada perkara yang haram. Contohnya, kalau aku dapat sekian, aku akan isap rokok, aku akan minum arak. Tak boleh. Ataupun kita bernazar untuk meninggalkan perkara haram. Kalau tak dapat pun memang juga tinggal. Contoh, kalau aku dapat sekian, aku akan tinggal minum arak. Tak boleh. Memang wajib tinggal minum arak. Faham Okey. Seterusnya, nazar sama juga dengan kalau kita bersumpah macam tadi, kalau ada sesuatu yang lebih baik daripada yang kita nazarkan, maka lebih baik untuk kita kita tinggalkan nazar tu dan buat yang lebih baik. Contoh dia, kita bernazar untuk kita sembelih seekor kambing. Tetapi kemudian rezeki banyak, kita mampu untuk sembelih 2 ekor kambing. Maka kalau kita tunaikan 2 ekor kambing, maka itu lebih baik walaupun dia melanggar nazar. Ustaz, melanggar macam tu kena tebus nazar, tebus sumpah tak? Tak. Kalau dia buat yang lebih baik, maksudnya contoh kalau dia nak sembelih kambing, tapi instead of kambing dia sembelih lembu, maka dia tidak dikenakan kafarah kerana maksud daripada nazar dia itu tercapai. Dia sembelih kambing tu, dia nak bagi orang ramai makan. Kalau sembelih lembu, lebih ramai orang dapat makan. Itu maksud dia. Wallahu alam. Sekadar saja perbincang ataupun pembentangan saya pada petang ini. Kalau ada apa-apa persoalan, saya buka, insya-Allah, kalau ada lagi masa untuk kita berbincang apa yang perlu kita bincangkan. Ustaz, Ya, saya. ada soalan. Okey, tadi yang kategori musibah tu kan, bila ditimpa musibah dia akan ada 4 tu lah. Salah satu tu mengangkat darjat. Macam mana tu maksud mengangkat darjat? Maksud mengangkat darjat ialah apabila seorang itu ditimpa musibah, dia menjadi seorang yang lebih dekat ataupun lebih banyak ibadah dia sebelum ini, adalah satu orang yang memang menjaga amalan yang wajib, yang sunat. Dia adalah seorang yang ikhlas pada, dia sedarlah diri dia, dia cuba sedaya upaya ikhlas dan sebagainya. Kemudian Allah timpakan dia musibah.
Dan musibah itu menjadikan dia lebih semangat untuk berdakwah. Ataupun musibah itu menjadi dia lebih menambah amal ibadat dia. Itu maksudnya dia mengangkat darjat dia. Dia adalah orang yang baik pada kalau mata kita pun melihat dia baik, dan kita nak kata diri kita sendiri baik pun taklah, tapi maksudnya orang tu dia sedar. Orang tu dia sedar. Orang tu sendiri dia pun sedar yang dia cuba untuk jadi hamba yang baik. Jadi apabila musibah melanda dia, menimpa dia, bahkan lagi dia menjadi orang yang lebih baik. Contoh dia, Ustaz, ya. maksudnya Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Maksudnya Ustaz, kalau dia Ustaz bagi contoh dia orang yang baik, yang banyak ibadahnya, tiba Allah jatuhkan musibah pada dia. Lepas tu dia akan tetap terus beribadah, malah bertambah lagi ibadah dia, malah lebih bergantung harap lagi pada Allah, memohon pertolongan dengan Allah. Tidaklah sampai dia keluar ucapan mengatakan tak gunalah aku buat ibadah, banyak-banyak musibah kena juga. Betul ya Ustaz? Betul. Allah Akbar. Tak terkeluar nak cakap apa yang Hajar Shanung. Hajar Shanung terima kasih banyak betul membantu. Ada ustaz yang bagi tu kat saya, tu saya ungkapkan balik. Maksudnya di situ jelas dia tidak menyalahkan takdir, dia redha dan dia bertambah baik amalan dia. Itu menunjukkan ada isyarat-isyarat yang itu adalah ujian yang nak mengangkat darjat dia. Kerana ujian-ujian inilah yang menimpa para anbiya, para nabi, para orang-orang soleh terdahulu, para alim ulama seperti Imam Ahmad di penjara, Imam Malik diikat tangannya dan sebagainya, diseksa. Para nabi diberi ujian yang begitu besar, bukan kerana mereka itu banyak dosa, tetapi mengangkat darjat mereka. Itu maksud dia. Allahu a'lam. Terima kasih pada yang bertanya, Hajah Batishah dan Hajah Shanum kerana memberi masukan yang baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz nak tanya, di awal-awal kuliah tadi kan Ustaz ada terangkan mengenai orang-orang yang mempelajari Al-Quran kan, menyebabkan diri seorang tu boleh jadi hebat, mulia, tinggi darjat. Jadi saya nak tahu setakat mana kita mempelajari Al-Quran tu sampai kita boleh ke tahap tu. Adakah tajwid semata ataupun sebagainya? Sekadar kemampuan dan berterusan. Kerana kita faham setiap orang tu mempunyai kemampuan yang berbeza-beza dan juga kekangan waktu yang berbeza-beza. Jadi setiap orang tu dia cuba untuk istiqamah, untuk dia menambah baik pengetahuan dia berkaitan Allah sangkut Sekejap. Kalau satu orang tu dia berterusan menambah maklumat ataupun ilmu berkaitan Al-Quran, mudah-mudahan dia akan berterusan Allah masukkan dia sebahagian daripada ahli Allah, ahlullah. Antara projek kehidupan yang banyak dinasihatkan oleh guru-guru saya dulu pun banyak nasihatkan. Dia nasihatkan kalau satu orang tu dia muda lah, maksudnya dia masih lagi mempunyai daya ingatan yang bagus, maka dia jadikan hafazan Al-Quran tu sebagai satu projek kehidupan dia. Satu hari, kalau mampu satu hari satu muka, 2 tahun dah selesai.
Ustaz, maksudnya Ustaz, kita ni kan, kita usaha belajar Al-Quran ni Ustaz. Maksudnya Allah nak tengok usaha kita, betul tak Ustaz? Usaha kita untuk belajar Al-Quran, tak kira lah tahap mana kita berada, tapi usaha tu tetap ada istiqamah, ikhlas lillahi ta'ala. Sama ada kita nak boleh, tak boleh tu, itu kuasa Allah. Kalau Allah bagikan rezeki kita boleh, maka kita akan dapatlah ilmu tu ke tahap mana-mana yang Allah tentukan. Tapi memang Allah akan bagilah sebab kita gigih usaha, Allah akan bagi sikit sebab Allah nak tengok usaha kita. Bukan Allah nak tengok nyalin. Jadi yang kita boleh tak boleh tu, itu adalah milik Allah. Milik kita ialah kita kena banyak berusaha dan banyak berdoa pada Allah, tu jatuh kepada tawakal lah Ustaz. Betul ke Ustaz? Oh, jazakumullahu khairah. Memang satu kenyataan yang tidak boleh disangkal lagi. Iaitu Ustaz, salah satu cabangnya tu macam sekarang ni kita tengah belajar kan tadabbur bersama Ustaz Sabik. Betul tak Ustaz? Salah satu cabangnya. ya, betul. Mudah-mudahan Al-Quran. Allah jadikan pertemuan kita ni pertemuan yang Allah redai dan sebahagian daripada usaha kita nak faham Al-Quran. Kerana saya sendiri pun memang sangat-sangat berterima kasih dan banyak belajar daripada slide yang saya sediakan, perbincangan yang kita lakukan, dan juga sebagaimana yang Hajar Shahanul sebut tu betul lah. Memang apa yang Allah lihat ialah usaha kita, niat kita, bagaimana keinginan kita walaupun tak dapat. Saya bagi contoh diri saya sendiri, ada satu buku yang saya rasa macam tak ada faedah saya baca sebab tak faham apa. Tetapi saya rasa macam benda tu ada keperluan untuk saya faham. Setelah 5 tahun daripada saya sebut benda tu terhadap diri saya, setelah saya pergi lagi banyak berguru dengan guru-guru yang pelbagai, akhirnya saya baca balik buku tu baru faham. Jadi maksudnya kalau ada keinginan, ada usaha, ada niat yang betul, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita hajati tu dapat. Kalau tak dapat pun maka Allah akan kira daripada qasad kita punya niat kita kan, insya-Allah mudah-mudahan. Wah. Itu respon saya, mudah-mudahan menjawab insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz nak tanya, Ya saya. kalau kita nak berselawat pendek pada Rasulullah, sebelum kita kata Allahumma sholli alaihi, kita baca dulu innallaha wa malaikatahu wa yusallu ala nabi, betul? Lepas tu kita baca ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, baru kita baca selawat pendek. Kalau kita baca selawat pendek je tanpa tu boleh ke Ustaz? Tanpa kita baca surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Kalau kita berselawat pendek saja tanpa membaca ayat tu, boleh ke? Oh, okey. Ayat itu bukan selawat tu. Ayat mula-mula mukadimah tu. Ya, okey. Ayat surah Al-Ahzab tu dia adalah satu perkhabaran. Yang pertama dia ada perkhabaran, yang kedua dia ada perintah. Kalau kita orang lelaki ni pergi sembahyang solat Jumaat kan Tok Imam tu dia akan sebut, khatib tu dia kata mukhbiran wa amiran, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu dan juga mengarahkan. Tu masuk ayat tu, iaitu Allah bagi tahu yang Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Tu bukan selawat. Kalau kita baca pun tidak dianggap sebagai selawat. Tak maksudnya sebelum kita nak baca yang saya terbaca dalam satu zikir lah, dia kata sebelum kita mulakan selawat pendek tu seeloknya kita baca dulu pertama tu baca ayat tu, baru kita baca Allahumma sholli alaihi. Itu je. Kalau tak baca panjang selawat tu, maknanya kita baca selawat pendek je. Kita nak zikir kata nak baca 1000 kali contohnya, nak cepat. Macam mana? Allahu alam. Tapi
kalau Ajah tanya saya kata kita berpada dengan cara selawat yang Nabi ajar. Nabi ajar, iaitu selawat terbaik. Iaitulah Mana dia selawat. macam dalam solat tu. Ya, solat. Macam kita. Dia panggil selawat Ibrahimiyah. Ataupun kalau nak ringkas, Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ataupun wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dah ulang-ulang. Jadi itu adalah yang pada saya adalah satu yang menepati kehendak Al-Quran dan sunnah Nabi. Adapun apa yang disebut bahawa kita mulakan dengan membaca ayat tersebut kemudian Allahumma salli alaihi Allahumma salli alaihi, Allahu a'lam. Saya tak boleh nak respon, tapi saya cuma boleh katakan yang terbaik ialah kita mengikuti sebagaimana yang diajar. Wallahu a'lam. Harap respon saya tu Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Ustaz ada lagi satu soalan. Okey, saya je. Okey, tadi saya baca dekat Ustaz punya writing tu, Ustaz tulis hadis kursi. Hadis kursi. And then ada Allah berfirman. Kenapa tak hadis Rasulullah yang bercakap? Kenapa Allah berfirman? Faham tak? Oh, okey, faham. Hadis kursi tu apa? Saya nak detail sikit. Okey. Hadis kursi dia adalah perkataan yang Nabi SAW tak riwayat Nabi SAW riwayatkan daripada Allah. Dia berbeza dengan dia berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi. Maksudnya itu adalah memang word yang solid daripada Allah. Tetapi hadis kursi dia adalah satu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mesti Nabi menyampaikan kepada kita dengan word yang solid, yang exact. Maksudnya yang penting dia adalah satu makna yang betul. Makna yang menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia sebenarnya dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang sebut, tetapi dia diriwayatkan oleh Nabi. Direct pada Allah ke apa? Bukan daripada melalui malaikat ke macam mana? Tidak semestinya. Mungkin daripada malaikat ataupun direct melalui mimpi ataupun ilham. Maksudnya dia Nabi meriwayatkan daripada Allah. Tetapi kalau Quran dia diturunkan dari bukannya Nabi riwayatkan tetapi Nabi menyampaikan. Adapun hadis biasa, hadis dipanggil hadis biasa, hadis nabawi selain daripada hadis kursi, ia adalah memang totally bukan word yang turun daripada Allah tetapi kontennya daripada Allah. Faham Tapi nanti kalau tak faham sangat, nanti saya tulis. Saya saya lebih mahir menulis sebenarnya daripada bercakap. Tapi insyaAllah nanti saya cuba tuliskan ringkas. Okey, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi? Okay, ada satu lagi, satu dua kan kita kemudian baru kita boleh tangguh majlis. Ustaz, kita sembahyang tengok Al-Quran macam mana Ustaz? Sunat ke apa? Makruh? Kita sembahyang, kita pegang Al-Quran, tengok ayat Al-Quran. Dia tak sunat. Dia tak sunat. Tak sunat. Dia harus. Harus. Kita tengok Al-Quran yang harus lah maknanya. Harus. Kan musim KP ni orang perempuan tak boleh pergi masjid kan. Dia sembahyang sunat sejadah hari Jumaat tu dia tak boleh pergi. Jadi dia tengok Al-Quran lah. Maknanya hukum dia harus lah. Harus. Cuma kalau solat fardu lebih baik untuk tidak
membaca daripada Al-Quran. Kalau solat sunat tak apa lagi. Harus. Tapi kalau solat fardu Kalau solat fardu, adalah lebih baik untuk kita membaca daripada hafazan kita sahaja. Lebih baik. Tapi tidaklah sampai tidak sah ataupun dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, saya nak tanya satu soalan, Ustaz. Ya, Haji. Berkaitan dengan musibah ni. Aha. Negara kita sedang menghadapi musibah pandemik COVID-19 ni. Ya. Kata Ustaz tadi, kata untuk Allah nak meningkatkan derajat. Adakah maksud semua umat Islam di negara kita ni nak naikkan derajat ke macam mana? Ataupun dia di antara sebab dosa-dosa pemimpin kita yang salah takbir negara kita ni. Ataupun tidak mengambil perhatian kepada orang miskin di bawah dan sebagainya lah. Mungkin lah bagi seorang pemimpin kan senang nak adil ke semua kan. You cannot please all people kan. Tetapi pada yang masa yang sama Allah turunkan musibah. Adakah tu ujian Ustaz? Soalan yang sangat bagus. Kalau musibah itu adalah musibah yang umum, terkena kepada orang baik dan tak baik, maka musibah yang sama tetapi tujuan musibah itu diturunkan berbeza. Walaupun musibah itu musibah yang sama, diturunkan pada masa yang sama, tetapi orang yang merasai musibah itu ada orang yang baik, ada orang yang tak baik. Jadi kepada orang yang baik, maka musibah itu mengangkat darjat dia. Pada orang yang tak baik, musibah itu mungkin sebagai satu penghapus dosa dia ataupun musibah itu sebagai satu denda terhadap dosa dia. Adapun dari sudut kepimpinan yang dikatakan lemah dan sebagainya, maka sekiranya berlaku kelemahan dari sudut pentadbiran dan pengurusan dari pihak kerajaan, memang sengaja ataupun kita panggil ada niat-niat yang tersembunyi, hidden agenda dan sebagainya, maka itu adalah urusan mereka dengan Tuhan, yang mana musibah yang melanda itu dia boleh jadi satu benda yang menyebabkan lebih jauh daripada Tuhan ataupun mendekatkan dia lagi kepada Tuhan. Secara umum dia, musibah yang umum, secara konklusi dia, musibah yang umum yang diturunkan kepada manusia yang pelbagai pada masa yang sama, dia adalah berdasarkan orang yang terkena musibah itu. Sama ada dia menerimanya, bagaimana cara penerimaan dia. Akhirnya balik kepada individu itu sendiri. Kerana musibah yang umum ni, kan kita tahu dalam surah Al-Anfal Allah sebut wa ma asabakum min musibah, Allah tidak menurunkan azab musibah itu hanya kerana adanya kepada orang yang zalim secara khusus, tetapi ia umum kepada semua orang. Kenapa? Kerana apabila azab ataupun dosa yang dilakukan oleh orang zalim itu tidak dihalang oleh orang-orang yang baik, yang sedar itu adalah satu kesalahan. Maksudnya masing-masing pun ada kesalahan. Itu maksud dia. Jadi masing-masing mungkin menerima bahagian masing-masing. Sama ada, cumanya bagaimana cara penerimaan itu akan membezakan bagaimana orang itu di sisi Tuhan. Allahu'alam. Tu respon saya. Maksudnya Terima kasih Ustaz. sama insya-Allah. Ustaz, satu lagi boleh Ustaz? Boleh. Okey. Tadi saya dengar dekat radio tentang hadis Nabi. Saya tak tahu macam mana nak bercakap. Dia sahabat Nabi tanya Rasulullah kata bersalawatlah padaku pada hari Jumaat. Lepas tu dia cakap macam mana nak berselawat, apalah saya tak tahu macam mana nak cakap. Tapi lepas tu Rasulullah cakap roh-roh
para malaikat, jasad para nabi tak akan ditelan bumi. Ustaz pernah dengar tak? Saya nak tahu apa maksud hadis tu. Maksudnya macam mana kami nak berselawat sedangkan Rasulullah dah meninggal. Lepas tu Rasulullah balas, jasad-jasad para anbiya tak akan ditelan bumi. Maksudnya jasad tu still masih ada. So kita berselawat. Ada tak Ustaz? Oh, okey. Memang hadis yang sebut tentang dalam hadis riwayat Ahmad, ada satu hadis Nabi sebut, berselawatlah kamu di mana sahaja kamu berada, sesungguhnya ada malaikat sayyahin yang berlegar-legar di bumi yang akan menyampaikan salam kamu kepada aku. Daripada hadis ni menunjukkan bahawa selawat kita, salam kita kepada Nabi SAW itu sampai dan didengari oleh Nabi SAW. Dan itu adalah mukjizat yang Allah berikanlah kepada Nabi. Dan sememangnya para anbiya itu jasadnya tidak dimakan bumi. Itu memang jelas. Yang jasad para anbiya itu tidak dimakan bumi itu memang jelas. Dan sememangnya kalau kita berselawat dan memberi salam kepada Nabi, tidak perlu kita kirim salam kepada kawan kita. Sekarang ni tak ada orang dah boleh nak pergi ziarah ke makam Nabi. Siapa yang kita nak kirim salam? Kirim salam aku kat Nabi. Tak payah. Kita sendiri memberi salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Bahkan dalam solat kan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Dalam solat. Sama juga ya Ustaz, yang macam orang kata orang yang meninggal syahid tu. Jangan kata orang yang meninggal syahid tu adalah dia telah mati, sebenarnya dia hidup. Ya, betul, tu ayat Quran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu anggap orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan mereka tu hidup dan diberikan rezeki. Yang ini pun ada cerita ni, cerita tentang syuhada Uhud. Kalau siapa pernah dengar, ni kisah ni memang kisah benar yang diceritakan oleh penduduk Uhud sendiri. Penduduk Uhud sendiri. Kalau boleh saya ceritakan sebelum kita tutup Silakan Ustaz, silakan nak dengar. Ustaz. Share sikit. Penduduk Uhud sendiri ketika tu belumlah ada lagi satu kita panggil pengurusan jenazah yang tersusun. Pengurusan jenazah yang tersusun di Madinah. Jadi ketika mana ada berlaku kematian seorang kanak-kanak di Uhud, di sekitar Uhud, penduduk Uhud, mereka kata tanam sahajalah berdekatan dengan perkuburan syuhada. Kuburan syuhada. Subhanallah, saya meremang dengar bila teringat cerita ni. Kemudian apabila dicangkul, dikorekkan tanah untuk nak tanam, kemudian takdir Allah tercangkul sehingga memancut darah yang merah ke muka bumi, ke atas tanah. Maksudnya ada jasad di bawah itu yang masih berdarah, masih panas lagi. Di perkuburan syuhada itu. Kemudian tak jadi. Kambuh balik, kuburkan di jauh sikit daripada kuburan syuhada itu. Kerana maksudnya ada 70 orang syuhada. 70 orang syuhada. 70 orang syuhada yang berada di makam ataupun perkuburan Uhud itu memang adalah hidup lah, kalau kita panggil memang hidup lah. Ratusan tahun, ribuan tahun telah berlalu, darahnya masih panas. Allahu'alam. Ini kalau ditipu memang kena tipu habis kita. Kisah ni memang diceritakan oleh penduduk Yahud ni kepada seorang pensyarah di Universiti Madinah. Diceritakan kepada seorang anak murid dia, orang Melayu kita, kalau kenal Dr. Abdul Basit di Kelantan.
Dan Dr. Abdul Basit ceritakan perkara ini kepada kami. Kisah tersebut, Allahu'alam. Tapi memang satu benda yang real lah kita panggil. Memang hidup. Bahkan sebenarnya kalau kita tengok jauh sikit, ketika mana berlaku banjir besar di Madinah sehingga ke kawasan Uhud, ada di kalangan sahabat yang masih hidup ketika itu yang pernah berjumpa dengan Hamzah, sehingga terkeluarnya jenazah, terkeluarnya kaki Hamzah, keluar, ternampak kaki dia sikit. Maka menangis mereka kerana mereka kenal ini adalah kaki Hamzah. Maka dikebumikan semula. Maksudnya jasadnya tidak rosak. Allahu'alam. Itu sajalah. So conclusion, Ustaz, Ustaz, lagi so satu boleh conclusion Ustaz? dia kalau kita berselawat tu Rasulullah dengar lah Ustaz. Ya, betul. Memang didengar dan tidak perlu Setiap kali kita kita selawat Rasulullah dengar. tidak perlu kita bersusah payah untuk kita kirim salam kerana ada malaikat yang telah menyampaikan salam kita. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sebab biasanya ini macam trend kan Ustaz. Macam trend bila orang ke Mekah sampaikan salam kepada baginda Rasulullah. Ya, trend. Kan selalu. Jadi tak payahlah Ustaz ni, maksudnya kalau dia kirim salam kita senyum je lah ya kalau dia suruh menyampaikan salam. Tidak menjadi tanggungjawab, cuma kita mungkin boleh persoalkan kepada dia, siapa yang kamu lebih percaya? Saya ataupun malaikat? Oh, subhanallah. Sebab Ustaz, okey. Jelas, sebab jelas clear dalam hadis yang malaikat menyampaikan salam kita kepada Nabi. Kemudian kita percaya kepada manusia yang berdosa macam saya, macam kita semua kan. Berdebar saya. Teringat makam Rasulullah pula. Ustaz, nak tanya Ya, saya. soalan boleh Ustaz? Mengenai Boleh. bertawasul ni, kita tak boleh dengan bertawasul dengan orang yang telah meninggal dunia kan? Bertawasul dengan orang yang dah meninggal dunia tu tidak dibenarkan kan Ustaz? Okey, bertawasul dengan ni isu ni besar ni, dia boleh jadi dia bergaduh orang. Cuma saya secara ringkas, Tawasul tu apa? Tawasul ni dia kita menjadikan sesuatu sebagai perantara di antara kita dengan Tuhan. Okey. Okey, yang pertamanya, to be clear, agama Islam adalah agama yang paling kita panggil direct di antara makhluk dengan Tuhan dia. Tidak memerlukan perantara untuk kita merintih kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bertawasul dengan orang mati memang ada perbahasan yang agak panjang, tetapi saya ringkaskan secara serengkas-ringkasnya. Ustaz. Allah. Terdapat dua pandangan yang bercanggahan di antara satu sama lain. Pandangan yang pertama membenarkan, mengharuskan. Pandangan yang kedua melarang dan mengharamkan. Kerana apa adanya pandangan yang melarang dan mengharamkan? Kerana tidak ada contoh daripada para sahabat selepas daripada kematian Nabi, mereka pergi ke makam Nabi dan meminta daripada Nabi untuk disampaikan kepada Allah. Itu secara umumlah kenapa ada perbezaan pandangan. Allahu'alam. Mungkin perbahasan tawasul ni memang kalau ada kuliah memang perlu satu kuliah khusus lah tawasul. Tapi secara umum itulah, ada dua pandangan. Tetapi kalau tanya saya secara peribadi, bertawasul dengan orang mati, untuk amalan peribadi saya tidak Pribadi? Amalan peribadi?
pandangan peribadi saya yang menjadi amalan saya sendiri, saya tidak memilih untuk bertawassul dengan orang yang mati. Kerana apa? Saya lebih yakin dengan pandangan yang mengatakan bahawa tidak ada sahabat yang bertawassul dengan Nabi selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Allahu a'lam. Tapi saya tak marah, saya tahu yang memang isu ni adalah ada isu khilaf. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Kalau istighathah macam mana mengambil keberkatan tu? Istighathah di kubur-kubur orang-orang alim termasuk Nabi. Wah, ini kalau ini pun boleh masuk dalam subjek tawassul jugalah, maksudnya panjang. Perkataan istighathah itu sendiri ialah meminta pertolongan. Maksudnya kita direct minta pertolongan dengan sahibul kubur ataupun penghuni kubur, orang saleh. Contohnya, wahai fulan, tolonglah aku miskin, tak ada duit. Kalau begitu perkataannya, ia memang jelas adalah syirik. Meminta pertolongan sedemikian. Tetapi kalau perkataannya, wahai fulan, orang soleh, wahai orang yang soleh, ni mati ni, kubur ni. Wahai orang yang soleh, tolonglah minta kepada Allah untuk aku dapat sedikit dapat kerja, contoh. Yang ini adalah isu yang panjang lah kalau yang ni. Tetapi secara umumnya sebagai orang awam macam saya, macam kita, nasihat saya kepada diri saya, berpadalah dengan ketelusan agama yang yang mana Allah kita panggil berpadalah kita dengan ketelusan dan keluhuran agama ini yang sentiasa menjamin rintihan seorang hamba itu kepada Tuhannya sentiasa didengari walaupun tidak ada perantara. Kerana isu perantara ini memang satu isu yang menyelisihi hukum asal. Hukum asalnya ialah kita berhak untuk meminta secara direct kepada Tuhan, khususnya ketika sujud. Ustaz, yang jadi macam tu bukan apa Ustaz? Yang duk minta melalui orang lain, terutamanya orang alim-alim ni, dia merasakan bahawa diri dia tu tak cukup. Dia merasakan yang dia minta melalui orang tu yang alim, sama ada meninggal ke hidupkan, orang tu alim. Jadi maksudnya dia beranggapan Allah akan lebih menunaikan permintaan orang yang alim tu. Kalau dia minta direct, mungkin dia rasa macam tak kuat permintaan dia tu sebab diri dia banyak kelemahan. Itu yang jadi dia banyak orang yang suka pergi ke keramat lah, minta ke wali lah, macam-macam tu lah Ustaz. Umpama macam backup lah. Ya, backup. Tetapi Ustaz, silakan Ustaz. Tapi boleh jatuh syirik kan Ustaz? Ya, memang sangat mudah untuk tergelincir kepada syirik. Sangat mudah. Ustaz, perbincangan yang pasal tawasul ni, saya teringat ada satu kisah kan, yang mana itu tawasul dia banyak. Tawasul pada Rasulullah, tawasul pada wali, tawasul pada yang kata yang dah tak ada, yang meninggal, dan tawasul pada amalan pun ada wujud. Saya dengar. Umpama macam kita pernah biasa kalau kita ada terbaca kisah-kisah yang saya tak tahu kisah tu Israeliat ke apa ke, saya tak pasti. Tapi yang biasa yang kita ada terbaca yang mengenai 3 pemuda terperangkap dalam gua. Mereka bertawasul dengan amalan mereka, kebaikan mereka. Macam mana pandangan Ustaz tu yang dia kata batu tertutup kan? Dia seorang tolak bertawasul dengan amalan dia, bertawasul dengan kebaikan dia. Macam tu. Macam mana Ustaz pandangan Ustaz tu? Yang pertama, yang tu dibenarkan kan?
Ya betul. Bertawasul dengan amalan dibenarkan kan Ustaz? Ya betul. Sebab tu saya kata macam mana kita boleh masuk dalam buat tawasul ni. Buat tawasul ni memang kalau kita nak cover secara umum keseluruhan topik dia memang ada perlukan satu sesi khusus lah. Ni Tetapi- baiti lah ni. Mungkin boleh buat satu slot untuk ni Ustaz. Ya memang Boleh buat dia satu slot untuk ni. sebab secara umum memang ada tawasul yang dibenarkan secara sepakat dan ada tawasul yang dilarang secara sepakat, ada tawasul yang khilaf. Boleh ke tak boleh. Ustaz, saya cadangkan gini lah, bila dah habis kita punya sesi tadabbur, ada yang benda-benda yang patut Ustaz nak kita bincangkan semula macam tawasul. Kita highlightkan benda ni balik di hujung-hujung kita punya kita punya grup kita tadabbur kita ni. Macam mana Ustaz? Untuk kita bincangkan khas khusus, okey hari ni next week kita buat untuk pasal tawasul. Apa tu tawasul? Penjelasan secara jelas. Macam tu. Boleh tak Ustaz? Boleh. Boleh, tak ada masalah insya-Allah. Waktu PKP ni memang Ustaz, boleh semua. Tak ada apa yang tak boleh insya-Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Ya, tadi ada nak masuk tanya dulu. Tapi Ustaz, cukup ke sejam tu Ustaz? Rasanya tak cukup sejam tu Ustaz kalau tawasul tu. Kalau bab tawasul. Tak cukup. Tak apalah, kita cover mana yang boleh saja insya-Allah. Maksudnya secara ringkas apa yang perlu kita faham sebagai Secara umum, ya betul, secara umum. Ya, sebagai maksudnya untuk peribadi, untuk diri sendiri. Bukanlah Sebagai orang awam. Ya, sebagai orang awam. Okay. Ya betul. Pemahaman orang awam lah ya Ustaz. Okey. Tidaklah sampai kita nak pergi bergaduh dengan orang. Tak ada. Sekadar untuk diri sendiri. Maksudnya kalau ada orang yang berbeza dengan kita, tak apa. Saya begini sahaja. Awak pulanglah dengan awak. Macam tu lah. Yelah, guideline kita kan Ustaz sebagai orang umum, guideline kita, panduan untuk diri kita sendirilah. Pemahaman kita sendiri. Macam tu. Ya betul. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, kalau tak ada apa, saya insya-Allah nanti saya akan respon sikit lah pasal tawasul ni secara umum dengan tulisan dalam grup lah insya-Allah. Okey, kalau begitu kita tangguh dahulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna min haitsu la nahtasib. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.